Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aslam bin Rosli. Nombor metrik saya 288817. So untuk video ini saya akan menerangkan sedikit berkenaan bandar yang saya lakar. So secara asasnya bandar yang saya lakar ini diberi nama oleh saya sendiri, iaitu Petro City. So saya menamakan bandar saya Petro City kerana ia merupakan singkatan daripada petroleum dan city, dan saya gabungkan menjadi Petro City. Itu secara asasnya kenapa saya menamakan bandar saya Petro City. Selain itu juga model yang saya gunakan untuk bandar saya ini ialah model daripada Hoyt, iaitu sektor model. Saya memilih sektor model ini kerana ianya membahagikan masyarakat itu ataupun penduduk di sesebuah bandar itu mengikut tingkat pendapatan mereka. Seperti yang saya lakarkan itu, kita boleh lihat bagaimana di kawasan-kawasan perindustrian kita boleh lihat kawasan-kawasan rumah murah, iaitu rumah orang yang berpendapatan rendah, dan kita boleh lihat pula di sebelah kanan lakaran peta tu, kita boleh lihat di sebelah kanan tu lebih kepada rumah-rumah yang orang yang mempunyai pendapatan tinggi, rumah dia agak besar sikit. So saya memilih teori model ini kerana ini membahagikan penduduk di situ mengikut taraf pendapatan mereka, di mana kita boleh lihat orang yang berpendapatan rendah lebih dekat dengan perindustrian kerana mereka lebih senang untuk pergi kerja ke kawasan perindustrian tersebut. So orang yang manakala golongan yang berpendapatan tinggi, mereka agak jauh dari kawasan perindustrian, dan ianya akan lebih memudahkan mereka dan tidak terkena pencemaran seperti daripada kilang, seperti asap dan sebagainya. Untuk mercu tanda utama bandar saya pula, seperti yang kita boleh lihat, bangunan ataupun menara yang paling tinggi sekali itu yang berwarna biru itu, so ianya kerana bentuk bangunan itu yang melengkung, menandakan maksud progresif, dan yang merujuk kepada bandar saya yang sentiasa progresif. Selain itu juga ianya menjadi mercu tanda utama kepada ke arah kemajuan. Seperti kita lihat negara-negara yang mempunyai sumber petroleum seperti di negara-negara Arab, mereka kebanyakan membina bangunan ataupun menara-menara tinggi menandakan mereka itu maju. So saya mendapat ilham untuk meletak juga bangunan yang tinggi di bandar saya ini sebagai tanda bandar saya ini maju dan berkembang dengan menggunakan hasil petroleum itu sendiri. So untuk sumber semula jadi untuk bandar saya pula, seperti yang saya cakap tadi, ianya sumber daripada petroleum. Seperti kita boleh lihat bandar saya itu mempunyai laut di sebelah bawahnya itu. So hasil petroleum itu didapati dan diperolehi daripada laut tersebut. So bagi saya hasil petroleum itu sebenarnya memanfaatkan penduduk-penduduk di bandar saya, di mana kita akan buka pelantar minyak, dan masyarakat yang ada di bandar saya boleh bekerja di sana, dan ia akan membuka lagi peluang pekerjaan. So dan kita boleh lihat bagaimana negara-negara yang mempunyai sumber petroleum ini, di mana negara mereka mempunyai menjadi negara yang kaya dan menguntungkan masyarakat mereka itu sendiri. So untuk ekonomi yang utama di bandar saya ini juga, seperti kita tahu, iaitu oil and gas, di mana ianya sangat menguntungkan, di mana saya di bandar ini saya boleh menjual petroleum tersebut ke bandar-bandar lain yang tiada punca semula jadi seperti petroleum. So ekonomi yang utama untuk bandar saya ini ialah oil and gas, di mana ia, seperti saya cakap tadi, menguntungkan saya dan juga penduduk-penduduk di bandar saya ini. Untuk bandar saya ini juga, bandar saya juga ada berhubung
ataupun mempunyai hubungan dengan bandar-bandar lain. Ini amat penting kerana ianya mampu menarik pelabur-pelabur daripada bandar yang lain untuk melabur ke bandar saya sekiranya kita mempunyai hubungan yang kuat. So seperti yang saya cakap tadi, bandar saya mempunyai sumber petroleum. Ini dapat menarik minat pemerintah dari bandar luar untuk masuk ke bandar saya, membuka kilang-kilang untuk mengusahakan sumber petroleum tersebut. Selain itu juga saya nak menerangkan pemecahan di setiap pemecahan dalam bandar saya. Seperti yang kita boleh lihat, bandar saya ini mengikut model Hoyt, iaitu sektor model, di mana kita boleh lihat pusat bandar itu yang berhampiran dengan kawasan-kawasan industri, kilang dan sebagainya. Dan kilang tersebut, kawasan industri tersebut juga berdekatan dengan kawasan rumah-rumah murah ataupun golongan yang mempunyai rumah di golongan berpendapatan rendah yang menetap di situ. So selain itu juga di sebelah kanan kawasan bandar saya adanya laut dan juga kawasan-kawasan rumah golongan yang berpendapatan sederhana dan juga tinggi. So ianya agak jauh daripada kawasan industri. Ini kerana untuk menjamin keselesaan golongan-golongan yang berpendapatan tinggi, di mana mereka mempunyai pendapatan yang tinggi dan boleh membuat rumah ataupun membina rumah, membeli rumah di kawasan yang lebih jauh daripada kawasan industri, dan ini lebih memberi keselesaan kepada mereka. So kualiti hidup mereka juga akan bertambah baik. Untuk quality of life pula, untuk kualiti hidup di bandar saya ini mempunyai kemudahan-kemudahan seperti hospital, police station, pengangkutan awam dan sebagainya. Ini saya tidak langsung meningkatkan kualiti hidup masyarakat saya dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Selain kemudahan, peluang pekerjaan juga boleh dikatakan sangat baik, di mana sumber petroleum saya membuka peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat saya ataupun masyarakat saya untuk bekerja, di mana mereka boleh mendapat pendapatan daripada situ dan seterusnya meningkatkan pendapatan mereka dan mempunyai kuasa untuk membeli. Kualiti hidup sebenarnya sangat penting. Ini kerana bagi menjamin keselesaan dan juga kebahagiaan masyarakat yang hidup di sebuah bandar itu, di mana ini merupakan perkara yang basic dalam kehidupan, di mana perkara basic itu perlu dipenuhi bagi mencapai perkara yang lebih besar seterusnya. Kalau perkara basic tidak dapat dipenuhi, maknanya sesebuah bandar itu gagal menjamin kesempurnaan hidup buat masyarakatnya. Itu saja sedikit daripada saya mengenai lakaran bandar yang saya hasilkan. Saya harap ini memberi manfaat dan terima kasih.